Satu. Jadi esok insyaAllah kita periksa tepat jam 11. Sampai pukul 12. 12.30 kita semak. Ada 30 soalan, 28 soalan right pangkat, 2 soalan kena jawab subjektif. Okeylah tu. 2 soalan je. Biar ada tulis lah. Tak ada, pendek je. 2 soalan. Ya, mudah sangat. Semua yang dipelajari. Makna dia kalau tak boleh jawab, makna dia ada something lah. Lupa mungkin macam tu lah. Tak. Malam ni kita sama tak. Ana yang Ustaz Razak deal lah. Kontrak semua hidup. Ha? Tak, semua mudah. Soalan tu kira mudah lah. Kira tahun lepas Ustaz tarik dulu ni. Dia kena ini untuk UniKL ni. Aduh, tengok nanti kita akan penilaian. Tapi soalan-soalan bertaraf mufti ni. Kita sambung isbat. Yang ni benarnya jidal. Sebab apa jidal? Dalam Quran benda tu ada. Macam ulama bahas tentang majaz. Ada tak majaz dalam Quran? Dalam bahasa Quran. Dah ada, dia digunakan dari orang Arab. Jadi kadang-kadang tu berlaku pertembungan zaman. Makna mereka bukan menolak majaz dalam erti kata majaz yang dibahas, tapi ada ta'assuf. Makna melampau menggunakan majaz. Seperti syatahat daripada sebahagian golongan ahli tafsir isyari ni. Makna dia buang lurah tinggal makna. Itu yang bahasa kita. Kaedah yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Makna dia tafsiran apa pun mesti jangan bertentangan dengan lurah Quran itu sendiri. Kalau bertentangan lurah Quran, makna tertolak. Itu manhaj. Kalau kita tak ada manhaj macam tu, semua orang boleh tafsir ikut diri dia. Seorang dakwah macam ni, seorang dakwah macam tu. Jadi, macam mana kita nak kena pasti kesahihan? Dia tak ada dawabit. Benda ilham dengan perasaan ni kan ada dawabit. Makna tak ada satu guideline yang jelas. Orang ni kata macam ni, orang ni kata akan dipertikaikan. Tapi, kalau kita mengikut pada manhaj Imam Syafi'i, guideline dia mesti muafaqah bahasa Arab. Di situ kita akan dapat mengedit semua kefahaman-kefahaman tafsir yang tak betul. Idza tajarradat. Tajarradat ni maksud sunyi lah. Kosong daripada alfazul umum. Maknanya alfazul umum tak ada apa-apa qarinah. Allati dzakarnaha iqtadatil umuma wa istighraqa al-jinsi wa tabaqah. Jadi apa yang kita sebutkan dia menunjukkan kepada umum dan merangkumi semua jenis yang disebutkan. Dan kedudukan, tabaqah, turutan semua merangkumi semua. Walaupun dia mungkin anwa' dia berbeza tapi masuk sekali. Wa qalatil asy'ariyah laisa lil umum sighatun mawdu'ah, sebab bagi dia perlu kepada qarinah. Nak kata bahasa tu ada umum tak wujud, sebab mesti ada takhsis. Sebab tu dia menolak. Wa hadhil alfadhu tahtamilu umum wal khusus. Walaupun dia sebut am tapi mesti ada takhsis. Maka keputusan dia tak ada sirah. Fa idza waradat alfaz al-umum tawaqqaf. Kena tawaqqaf dulu. Wajaba at-tawaqqufu fiha hatta yadulla ad-dalilu ala ma yuradu biha min al-umum wal khusus. So kita kena check tu. Ayat ni yang Tuhan kata ni, makna dia ayat-ayat yang bersifat, contohnya haji, walillahi 'alan nas hajjul baiti. Ayat ini kan umum kan khusus. Jadi bila turun ayat ni permulaan, kena tawakuf dulu sampailah kita lihat dalil ataupun qarinah yang menunjukkan dia kepada umum ataupun khusus. Semua ayat macam tu. Di sini tapi kesannya tak bagus lah. Iaitu kita tak boleh nak beramal lagi.
Tunggu begitu. Jadi ada pasif. Sebab tu mazhab, alhamdulillah, mazhab ahli sunnah, mazhab syafi'iyah, dia menerangkan bahawa maksud dia sabit, umum dulu. Kemudian ada takhsis lah. Wa minan nas man qala la tuhmalu 'ala al-'umum fil akhbar. Ini detail sikit. Kalau cerita tidak dikatakan umum, sebab cerita tu walaupun bersifat umum, tapi zaman dulu semua khusus je. Seperti ayat Quran, salamun ala nuhin fil alamin. Al-alam yang disebutkan oleh Nabi Nuh tu bukan semua satu dunia. Kat kawasan dia yang Nabi Nuh. Yang dia pada tafsir tenggelam dunia tu tak tepat, sebab Nabi Nuh bukan dia mewakili dunia, dia tak baca Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kita seluruh dunia. Nabi Nuh untuk kaum dia aja. Jadi bila disebut al-alamin di situ, kalau terjemahan disebut seluruh alam, tapi bukan seluruh alam. Seluruh tempat dia aja. Baginda alaihissalam. Di sini ada logika dia. Al-akhbar yang dulu-dulu la tuhmalul 'ala umum. Sebab nak umum. Macam mana Nabi Musa di Mesir je. Tak ada risalah Nabi Musa sampai ke tanah Melayu. Ada orang mereka pula kan. Ada. Dia punya tabut dia, ada apa semua. Zaman mereka sekarang ni kan. Mai pada Al-Ustaz pula. Singgah kat Penang. Tiba-tiba dia tambah pula. Dia singgah sat kat Hotel Izora. Tak pening kita. Main mengaji. Jadi al-akhbar dalam Al-Quran la tuhmal al-umum. Sebab zaman dulu hanya untuk khusus. Tetapi kalau ayat taklif, wa tuhmalu alaihi fil amri wan nahi. Arahan daripada Allah, semua manusia terlibat. Walaupun dia tidak Islam. Ya nas. Tapi berbeza taklif lah. Macam sembahyang, mereka tak ditaklifkan. Mereka ditaklifkan iman dulu. Cuma khitab tu kena pada mereka. Begitu. Secara tafsil dia lah. Sebab apa? Mereka boleh makan babi. Kalau kita kata mereka ditaklifkan sembahyang, babi pun dia makan. Dia mesti siya. Tapi secara tahqiqnya, mereka tak mukallafun bi furu'i syariah. Cuma mukhatabun saja. Tidak ditaklifkan. Jadi, sebab sembahyang pun tidak sah. Mereka hanya ditaklifkan untuk beriman dulu. Ya ayuhan nas, aminu. Jadi mereka kena beriman dengan Allah Ta'ala. Baru bila masuk selesai beriman, barulah sembahyang, puasa, rentetan satu persatu. Baik. Jadi dalam bab al-amru wan nahy, maka ditaklifkan juga. Wa minan nas man qala tuhmalu ala aqal jam'i. Yang ni dah gila. Spesifik. 3 orang kan? Wa yatawaqqafu fi ma zada. Mana dia ramai-ramai manusia berjuta ni 3 orang yang ditaklifkan. Yang lain tawakuf. Masuk tak masuk? Tak apalah nak buat macam mana. Wa dalilu ala ma dzakarnahu, maksud dia wujud anal araba, orang bangsa Arab ini, tengok betapa pentingnya hubungan kita dengan kamus. Mana dia? Hubungan kita dengan kamus Arab ni hubungan yang tak boleh kita tinggal. Sebab tu kamus yang di antara yang terpenting adalah al-qamus muhayyid, al-mu'jam wasit, al-muhtasihah, muhtarus sihah. Jadi bila ada di sisi kita, kita boleh belajar bahasa Arab asli, tulen. Makna dia kita tepat kefahaman kita. Farraqat bainal wahidi wal itsnaini wal thalatha. Mereka membezakan 1, 2 dan 3. Faqalu rajulun wa rajulani wa rijalun. Kama farraqat, qiyas kepada masalah nazir dia lah, syabih dia. Bainal a'yan fil asma. Zaidun berbeza dengan Amrun. Semua ain barang lah. Berbeza dalam nama. Faqalu rajulun wa farasun. Kalau benda tu sama, buat apa ada istilah rajulun kemudian farasun? Sudah tentu al-aslu al-tabayun. Dalam bahasa Arab, hukum asalnya semua makna yang berlawanan. Bila Allah Ta'ala sebut kalimah as-salah, ad-du'a, makna yang berlainan.
Walaupun as-salah dalam bahasa Arab adalah doa, tapi bila disebut berasingan berlainan faqir. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sudah tentu masakin dia adalah satu makhluk dan fuqara satu makhluk. Maknanya benda yang tak sama. 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Jadi amil dapat 1/8. Lepas tu bahagilah mereka nak buat apa tu, hak mereka lah. Orang yang hatta kalau dia kaya pun dia berhak dapat, dia bekerja. Tu al-gharimin, orang yang berhutang. Hutang yang kena bayar lah ni lah. Kalau hutang bertangguh tak apa. Tak bantu tau. Sebab dia banyak cara defer dan bertangguh tak ada masalah. Ni hutang yang kena bayar sekarang kalau tak di bankruptkan. Itu di antara takbir dia. Faqalu rajulun wa himar. Oh dia. Falau kana ihtimalu lafz jam'i lil wahid wal itsnain ka ihtimali lama zada lam yakun li hadha at-tafriq ma'na. Jadi dia kata ihtimal lafaz jamak bermaksud satu atau dua seperti mana kita ihtimalkan benda-benda yang bertambah. Lam yakun li hadha at-tafriq ma'na. Benda tu kita terima. Apa beza kita letak 1, 2, 3? Satu tu makna satu, satu tu makna satu, dua pun makna satu, tiga pun makna satu. Tak ada apa-apa, kesan dia tidak ada faedah. Makna di sini maksud dia faedah. Apa faedah Arab membahagikan si number-number ni? Sudah tentu apa nama dia umum ini berlaku bila ada kalimah umum, lafaz yang berlainan, kenapa kita tak nak isbatkan benda tersebut? Itu dia punya hujah dia. Ta'lilat yang kedua, wali annal umum ma tad'u al-hajatu ila ibarati anhu fi mukhatabatihim. Dan umum ini benda yang diguna pakai. Keperluan. Untuk kita mentakbirkan ibarat di dalam bahasa mereka. Fala budda an yakunu qad wada'u lahu lafzan yadullu alaihi. Mestilah orang Arab akan mencari satu lafaz yang dia nak bagi satu alamat dan signa kepada orang, itu ayat umum. Semua hari ini tidak boleh berniaga. Maknanya tidak boleh berniaga di pasar mereka. Sudah tentu bila nak halang orang berniaga, kena ada satu bahasa yang mengumumkan semua orang. Dan itu yang berlaku. Waqa'a. Baik. Fala kama wada'u likulli ma yahtajuna ilaihi min al-a'yan. Seperti mereka meletakkan nama-nama kepada makhluk. Ayat ni benda lah. Insanun, hayawanun, bahimatun, kalbun. Semua tu ada makna yang tersendiri. Begitu dengan lafaz umum. Sudah tentu bila dia letak dah satu kalimah umum, dia ada faedah dia sendiri. Baik. Fi adami tafaslun, fi adami tafriqi baina al-fadhil umum. Adakah berhajat untuk membeza-bezakan al-fadhil umum? Yang mana lebih kuat, yang mana lebih umum dan umum lagi? Itu perbahasan dia. Wala farqa fi al-fadhil umumi baina ma qusida biha al-madhu aw adh-dhammu aw qusida biha al-hukmu 'ala fil hamli 'ala al-umum. Di sini ada 3 perkara yang penting. Yang pertama, tidak ada perbezaan di antara lafaz umum yang ada niat pujian ataupun tidak ada. Ataupun untuk kita ataupun kita nak berniat au khusida bihal hukmu, diniatkan untuk kita nak mengisbatkan fil hamli 'ala al-umum, nak mengisbatkan benda tersebut dimasukkan ke dalam al-fadhul umum. Wa min ashabina man qala in khusida biha al-madhu ka qauli ta'ala waladzina hum li furujihim hafizun. Ini akan bersifat umum. Kalau maknanya ayat yang umum itu ada niat daripada ayat tersebut untuk puji seseorang, maka itu menjadi am kepada semua yang terlibat. Awi zammu ataupun dicerca pun begitu juga, diamkan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda. Ayat ini turun kepada siapa? Kalau kita baca sejarah dia, ayat ini turun kepada siapa? Siapa ingat?
ahli kitab, ulama-ulama yang mereka ni dapat duit bersimpan. Orang Yahudi ni, mereka simpan. Jadi, bila ayat ini turun kepada ahli kitab, kalau orang Islam macam mana? Adakah tak dikenalkan? Kenal sekali ya. Kenal sekali. Jadi, ayat itu bersifat umum. Niat dia adalah umum. Dan niat untuk dihina. Jadi, tak kira lah walaupun asbabun nuzul dia kepada orang Yahudi, tapi kita semua kenal sekali. Sebab bila zam, dia akan bukan kena pada orang ahli kitab saja, termasuk orang Islam. Di situ kita boleh istinbat ahkam. Dengan sebab tu orang kata perlunya kita tajuk asbabun nuzul. Untuk tahu aja. Jadi kefahaman kita lebih mendalam terhadap pembacaan Al-Quran Al-Majid. Baik. Pendapat sebagian ulama dia kata apa? Lam yuhmal 'alal umum. Ini sebahagian dia lah. Dia khususkan tertentu. Wa hadha khata'un. Tak betul. Kalau kita taksiskan, mesti taksis dengan dalil. Ini taksisun bila mukhassis. Batilun. Lianna dhikra al-madah wa dhammi yu'akidu fil hathi alaihi wa zajri anhu. Bila Allah Ta'ala puji, benda tu menjadi satu galakan. Bila galakan, takkan orang tu saja, orang lain pun kena buat juga. Bila Allah Ta'ala hina, mana orang lain pun kena tinggal juga. Fala yajuzu an yakuna mani'an min al-umum. Maka dia tidak boleh menjadi penghalang kepada lafaz umum. Sebab apa faedah dia Tuhan puji benda tersebut? Faedahnya adalah untuk mengumumkan perbuatan tersebut walaupun dilakukan oleh satu kumpulan. Jadi bila kita baca Al-Quran, qiraah kita macam tu. Bila ada ayat puji, walaupun ayat tu turun kepada golongan musyrikin, kena kat kita jugalah. Baik. Yang ini masalah yang baik. Faslun fil umum fil amal bil umumi qabla al bahthi 'anil mukhassis. Bab, adakah kita perlu beramal dengan alfazul umum dulu ataupun kita kena tunggu sampai dalil takhsis? Khilaf di kalangan ulama. Wa idza waradat alfazul umum fa hal yajibu i'tiqadul umum wal amal bil mujabiha. Bila datang alfazul umum, adakah kita wajib i'tiqad, dia tu memang wujud hukumnya, dan beramal dengan tuntutan. Wal amal bi mujabiha maksud wal amal bi hukmiha. Al mujab maksud dia al hukum. Kalau al mujib maksud dia sebab. Al mujab maksud musabbab, musabbab tu hukum. Qabla al bahthi amma yakhussuha, sebelum kita mencari dalil yang mentakhsiskan. Misalnya man baddala dia fiqtul, kita bunuh dulu lah. Nanti kalau ada jumpa hadis yang takhsis perempuan, kita amal. Itu persoalan dia. Adakah kita boleh beramal dengan umum? Boleh. Dengan syarat umum tersebut telah menjadi qat'i. Dah jadi kaedah. Tapi kalau umum itu masih ihtimalat, itu kita tangguh dulu. Tapi umum itu telah berulang kali disebut. Seperti keadilan, rahmat, pengampunan. Diulang-ulang sampai umum itu menjadi kaedah, bukan lagi menjadi satu dalil semata-mata, tapi kaedah yang qat'iyah. Sebab itu pendapat ini menolak kefahaman Ar-Razi yang menyatakan Al-Quran tak ada dalalah qat'iyah. Ini satu kesilapan yang dianggap bahaya lah. Kerana dia akan membuka pintu kerosakan daripada orang yang tidak faham Al-Quran. Cuba bayangkan Al-Quran paling tinggi, tiba-tiba tak ada qat'iyah. Tiba-tiba yang rendah daripada Al-Quran ada qat'i. Muskil. Tapi dia punya kuantiti dia sikit, dia tak banyak mana pun. Dia tak macam yang zani. Zani terlampau banyak, tapi qat'i ini adalah al-khatul ahmar, satu line merah yang tak boleh kita sentuh. Kalau sentuh bahaya. Mana dia? Ikhtalafa ashabuna fih. Ulama mazhab Syafi'i ada khilaf. Allah. Dalam bab ni pun dia khilaf. Sebab tu saya punya pandangan untuk mentajlid usul fiqh tak semudah mentajlid fiqh. Fiqh ni sebab
banyak bidang ruang. Tapi usul fiqh, macam mana kita nak mentajdid? Dan banyak kitab-kitab yang kita tengok yang mengajak kepada tajdid usul fiqh, tak bawa ke mana pun. Dia berlainan daripada fiqh. Fiqh bagus, buku-buku tajdid fiqh kita dapat paling idea baru. Sepatutnya usul fiqh ni bukan ditajdidkan dalam bentuk yang orang kata mudah sangat sebenarnya. Yang paling penting bukan tajdid usul fiqh, itu tajdid cara pembelajaran usul fiqh. Itu yang tepat dah. Mana dia, macam mana kita nak mentajdidkan cara kita mengajar orang. Kekalkan buku. Sebab sepanjang pengalaman saya membaca kitab usul fiqh moden, tak lebih daripada satu pengetahuan am saja. Tak membentuk pakar dan tak membentuk apa-apa. Akliah pun tak tinggi mana. Berlainan kita baca turus. Ilmu fiqh bagus. Dalam usul fiqh tak bawa ke mana lah buku-buku moden. Dia boleh membantulah sebagai satu mukadimah, kita boleh faham sikit apa. Tapi untuk melatih kita menjadi pakar, tak terhasil dengan buku-buku usul fiqh moden. Melainkan buku usul fiqh Islami Dr. Robah Zuhaili. Itu pun masih kurang berbanding buku Isnawi. Isnawi ni kalau kita baca ni jadi pakar. Pembincangan luar biasa, payah nak faham. Mungkin buku ni 2 jilid ni mengambil masa 5 tahun kita nak khatam. Kalau baca betul-betul. Tapi dia keluar dalam keadaan yang luar biasa. Kalau baca usul fiqh Islami, bagus dah, tapi dia tak akan mengeluarkan minda yang sehebat ini. Itu pengalaman lah. Sebab tu, buku-buku moden ni dia lebih kurang macam muqaddam lah. Tulis besar mana apa usul fiqh, dia sekadar muqaddam. Dia bagi kita boleh baca yang besar lagi. Tapi dia tak lebih ke mana. Itu kita belum baca kitab Al-Ihkamil Amidi yang dia bawa kita lebih mendalam lagi, walaupun perbahasan dia tak tahu dia cerita apa pun tak tahu. Dan akidah mendalam, kemudian ilmu falsafah dia. Tapi itu yang membentuk akliyah. Adapun kitab moden dia buang, tak tahu tinggal apa. Mengaji baqiyah, qiyas pun orang tak faham lama-lama. Tak ada banyak perbahasan qiyas dibuang dalam kitab-kitab moden. Jadi orang mengaji qiyas, dia pun sebenarnya dia pun tak faham sangat sebab dia mengaji, dibuang dia punya silibus dia. Sebab tu untuk mentajdid usul fiqh tak sama dengan fiqh. Fiqh kita boleh tajdid. Cuma yang penting tajdid cara pembelajaran, tukarlah sikit. Maksud dia contoh lama, contoh baru, itu okey. Tapi asali, kemudian perbahasan syukrun mun'aim, perbahasan tahsin dengan takbih, semua ni manfaat kepada kita. Sebagai ulama kata tak payah mengaji tahsin dan takbih. Tapi bila kita tengok zaman kita sekarang ni terpaksa menggunakan akal yang banyak nak menolak serangan-serangan orientalis, menuntut kita belajar ilmu at-tahsin wa takbih. Wa dhahaba, baik, mana dah? Ya, betul. Qabla al-bahs. Qala Abu Bakar As-Sayrifi, dia ni mah. Yajibul amalu bimujabiha. Wajib beramal dengan hukum umum. Ini dekat kepada mazhab Hanafi. Wa i'tiqadu umumiha ma lam ya'lam ma yakhussuha. Selagi mana benda itu tak ada mukhassis, macam faqtulul musyrikin, bunuh je orang kafir, ni contohlah, ni bukan makna dia tepat. Selagi tak ada mukhassis, beramal dulu. Dan sahabat beramal dengan umum. Mereka buat dulu tu, Nabi kata jangan. Ya, bukan maksud dia macam tu. Jadi sahabat dengan menggunakan al-fadhul umum, mereka buat dulu. Kalau Nabi kata salah, barulah mereka tarik balik. Itu pendapat. Selama mana dia tidak mengetahui ada dalil yang mentakhsiskan. Kalau dia tahu, dia kena takhsis. Wa dhahaba ammatu ashabina Abu Abbas wa Abu Sa'id al-Istakhri bifathil jim ay bifathil ta wa Abu Ishaq al-Marwazi. Ini bukan Abu Ishaq Syirazi, Marwazi. Min a'immati Syafi'iyah qurun tihat hijrah. Jadi Abu Ishaq ni banyak, Abu Ishaq Syirazi, Marwazi. Ila annahu la yajibu i'tiqad umumiha, tak wajib kita i'tiqad umum dalil apa hukum tersebut.
Hatta yabhasa, ulama tu kena cari dulu anid dalail. Sampai jumpa. Dalail jamak kepada apa? Ya? Bukan. Asah dia bukan jamak kepada dalil. Dia jamak kepada apa? Asal ada terang dulu. Dalil jamak dia? Adillah. Dalail? Dalalah. Jadi dalalah jamak dalail. Sifat kepada dalil. Maksud dalil tu mesti ada dalalah. Kita bukan berhujah dengan dalil. Kita beramal dengan dalalah. Maksud kita faham daripada dalil ni, apa dia? Kefahaman tu nama dia dalalah. Sebab itu kebanyakan fiqh cara ni cara orang kata hakikat. Cara majaz tak ada masalah. Fiqh ni dia bukan syariah. Bukan maksud syariah tu makna dia apa dia terkeluar tak? Dia bukan ain dia bukan barang. Fiqh kefahaman kita terhadap syariah. Itu makna. Tapi untuk orang awam kita sebut syariah lah sebab dia tak faham. Sebab kalau dia syariah mana boleh ada khilaf? Syariah tidak boleh ada khilaf. Satu. Yang berbeza ni kefahaman Abu Hanifah, kefahaman Syafi'i, kefahaman Malik, kefahaman Ahmad bin Hanbal. Jadi masing-masing beramal dengan kefahaman imam. Sebab tu imam kata apa? Ra'yu shawab wa yahtamil khata'. Bila kita tahu shawab khata' ni di akhirat dunia kita tak tahu, melainkan sikit jelah. Bila bertemu dengan ijma'. Tapi kebanyakan mazhab kita tak tahu. Di akhirat pun kita tahu. Tapi di akhirat dimaafkan kita dah. Sebab benda tu ijtihad. Ijtihad dimaafkan kalau salah. Jadi kita beramal dengan zahir saja. Dan ulama kita ijtihad kita pakai. Kalau agama kita tak ijtihad, agama kena i'tiqad. Kita i'tiqad, mazhab Syafi'i ini adalah agama kita. Jadi lain pula. Tak, kita tak. Sebab itu, ini disebut sebagai fiqh ni fuhum. Fuhum syariah. Kefahaman kita terhadap syariah. Kesalahan kita apabila kita menisbahkan kefahaman kita kepada agama. Makna dia, inilah agama Allah. Bahaya. Jadi macam ahli kitab. Apa dia buat? Nisbah pada Tuhan. Nisbah Tuhan. Sampai orang gereja takut. Orang luar nak takut. Maradona pun bergaduh dengan Pop. Maradona. Meninggal baru ni. Sebab bila Pop kata, kena bersedekah. Kesiankan budak-budak miskin. Dia pergi gereja, duit emas penuh dalam gereja. Kata sebelum kamu dah seorang sedekah tu, sedekah emas tu. Bergaduh dalam Pop, dia keluar daripada gereja. Sebab tu Maradona dia anggap hero. Sangat. Dia kata macam mana duk sembang kemas sangat. Harta penuh dekat. Tangan Tuhan bola. Dia macam-macam Tuhan. Tuhan ingat. Obat manusia ingat dia. Itu Maradona. Jadi, cuma kita tak terangkan kepada masyarakat sebab mereka tak faham. Tapi bila kita punya syariah, kita nampak, rupanya kita beramal dengan kefahaman. Sebab tu dia panggil fiqh dia berubah. Fatwa dia berubah sebab itu kefahaman mufti. Ini kefahaman mufti yang ni. Syariah clear. Makna dalam Quran itu syariah. Tapi bila kita sembahyang, Imam Syafiq kata rukun sembahyang 13. Nampak? Abu Hanifah kata 6. Nampak? Maksudnya kita beramal dengan kefahaman Abu Hanifah. Sebab tu kita, orang kata apa, kena ada mazhab sebab kita tak faham hakikat. Benda tu ijtihadi. Itu dipanggil sebagai al-ijtihad. Bila kita nak tahu betul, di akhirat. Pasal apa kita kata macam tu? Inilah rahmat Allah. Kalau kita semua orang ditaklifkan nak faham syariah, tak sembahyang kita. Sebab duk kaji sembahyang macam mana ni? Tak jumpa-jumpa. Saya orang kata, tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala minta rahmat kita hanya diwajibkan beramal dengan kefahaman para ulama itu. Itulah yang dinamakan sebagai mazhab. Mazhab dia bukan agama, dia kefahaman. Dalam ilmu apa pun semua macam tu. Kita beramal dengan kefahaman doktor. Doktor tu faham macam tu. Doktor dia kata lain. Tapi hakikatnya semua adalah ilmu rawatan. Bila turun ke dunia ni, sebab tu dia beza, dia panggil apa? Islam sebagai ad-din, kemudian at-tadayyun.
Agama kita suci. Yang bermasalah adalah mempraktikkan agama tu. Dia panggil tadayun. Bukan muskilah pada agama, tapi muskilah kepada orang yang beragama. Dia faham cara macam tu. Mutadayyinun dia panggil. Term-term begitu sebenarnya bagus untuk kita sebagai guru takmil lah. Kita faham, oh jadi kita tak bergaduh. Bila Syekh ni kata, itu kefahaman dia. Kita hormat, ihtiram. Jadi kita tak, orang kata apa, tak bantai dia. Kalau orang dia bantai, itu akan menyebabkan peperangan lah. Baik. Wa dhahaba, mana dia kata? Dia habis kan? Fa'idha ba'atha, bila dia cari tak jumpa, falam yajid ma yahussuha i'taqada hina idzin umumah. Ini dia panggil apa? Istishab. Istishabul umum. Dah tak jumpa mukhassis, kita kekalkan saja. Contohnya katalah zakat, tak ada ayat yang menerangkan tentang haul. Makna dia cukup nisab je bayar je lah. Macam Abu Hanifah. Abu Hanifah dalam zakat apa nama dia, tumbuh-tumbuhan dia umumkan kepada semua benda yang dimakan. Termasuk kelapa sawit, termasuk sayur, termasuk durian. Tapi kalau tanya lembaga zakat, mereka berminat dengan mazhab ni. Yang tak berminat ni semua yang nak bayar zakat lah. Sebab lembaga akan dapat hasil lebih tinggi lah. Kelapa sawit, kena zakat. Apa dia durian, kena zakat. Bila cukup dia punya nisab, durian, 1000 kilogram lah, 1000 lebih sebab dia kulit. Kena, jangan bagi durian, bagi duit lah. Pergi bantak durian kat pipisan, nak buat apa. Pening kepala je nak susun pula. Bagi nilai. Jadi ini di antara pendapat Abu Hanifah, dan kata Ibnu Arabi Maliki dia kata apa? Wa hadha wal madhhabul haq. Inilah mazhab yang benar. Rupa-rupanya zaman sekarang ni pendapat ni sangat baguslah untuk membantu kekurangan zakat. Tapi masih lagi apa dia di Malaysia kebanyakan masyayikh tak terima konsep. Tapi kalau bab duit ni apa salahnya? Bukan ada masalah apa pun. Bab duit ni bukan ada i'tiqad apa. Bukan ada batas sembahyang apa. Contoh dia macam hari tu di Penang tu isu siapa runner tu pergi bayar zakat. Walaupun tak jadi zakat pun sedekah lah. Benda tu bukan isu apa pun je nak bayar lah, macam mana. Jadi terima je lah. Dia sendiri, dia seronok nak bayar. Tak ada masalah apa. Ayuk siruna ala anfusihim. Walaupun khasasah. Keluar pula netizen kata, kesian tak sepatutnya lembaga zakat ambil zakat. Lah, bukan lembaga zakat bercari, dia yang main nak bayar. Ni. Jadi al-umum ni dia ada peranan dia. Kerana kadang-kadang you fit. Bila ditaksiskan, kecil, tinggal kurma, zabib, meleh, makanan-makanan rutin je lah. Jadi pendapatan zakat kita pun makin berkurang. Tiba-tiba pemilik-pemilik kelapa sawit lebih kaya daripada pemilik-pemilik padi. Yang ni sedih nak bayar zakat, hak ni gembira tak kena zakat. Nampak tak? Maka takkan syariah lepas macam tu je tu. Tak apa, biar depa. Yang berlaku lah. Yang depa yang tanam padi. Walaupun kos ayam, kos rumah, dia bayar 10%. Ya, kena picak ni semua tu. Ya. 10. Kalau kata ada modal untuk buat. Tak apa kata ada modal, kita keluar modal macam ni, dia kurang kita tak bayar usul. Betul. Betul. Memang. Sebab tak ada sumber lain lah. Kalau kurang, lagilah kurang pada zakat. Yang tu kita kata tu, pendapat Abu Hanifah ni lebih akrab kepada masalah. Orang yang ada kelapa sawit 50 kilo tak bayar zakat. Pendapatan dia sebulanan berbelas ribu. Kena tunggu setahun noh. Zakat simpanan dia lah. Padi musim. 2 kali je. Allahu Akbar. Itu yang dikatakan, benda ini ahli fatwa, bukan tanggungjawab kita lah. Pejabat zakat dah sokong, pejabat zakat ni taklah apa pun. Kalau dia kata
Zakat apa boleh? Zakat dadah. Dia ambil. Tak ada salah. Tak, ni bukan kata-kata kita. Mana zakat? Untuk fatwa, kita dah sini. Zakat no problem. Mana dia tak ada isu apa. Tapi yang jadi problem adalah, masyarakat kita lah kena fikir. Sebab pejabat zakat dia follow majlis fatwa je. Majlis fatwa kata dapat, mereka lagi seronok. Sebab mereka boleh bagi lagi. Distribution, orang kata apa, pengagihan zakat kepada ada asnaf yang cukup. Takkan nak harap Ibn Liu yang bagi kan? Kena bagi pada apa pejabat zakat dia dapat duit, dia bagi. Tapi sekarang ni, yang paling tinggi zakat pendapatan. Tu pun kita punya ramai Tok Guru menentang juga. 70% lembaga zakat negeri bergantung kepada zakat pendapatan. 70%. Mana katalah Kedah tahun ni 200 juta. 70% lebih kurang 100. Tak terima zakat, tinggal ada 60 juta. Nak beda siapa? Marah pula, apa ni lembaga zakat tak edak lah, apa tak bayar zakat pendapatan? Dah kata Syafiq. Nampak. Jadi kadang-kadang dalam bab ni perlu melihat kepada maslahah. Bila masalah tengoklah mazhab mana yang mewajibkan. Dan kerajaan boleh guna siasat syariah. Padi tak banyak mana. Padi sumbangan dia 15% saja. Mana 15% dalam berapa juta? Daripada 200 juta? Cina buat pula. Ambil pilah zakat Cina pun kita sahkan. Dah tak ada. Malah Cina banyak zakat. Tak apalah. Cina ke, Hindu ke, mah banyak zakat. Dah tak cukup. Tapi ada sejarah di zaman Sayyidina Umar, memang orang kafir banyak zakat. Dia tak bagi macam tu, Islam kuat. Tapi dia terima. Kita tak apa, bagi zakat, kita bagi zakat pada orang bukan Islam. Tak ada masalah apa. Kena buka akaun khas lah. Sebab walaupun kita terima zakat, lama-lama dia jadi sedekah ya. Walaupun. Mana Islam tak anggap sebagai isu. Sebab benda tu term. Sebab itu benda ni kena lihat betul-betul. Zakat perniagaan, dah 15, 70, dia pun tinggal berapa? 25 saja. Sebab yang berniaga banyak bukan orang Islam. Takkan yang jual nasi lemak ni banyak zakat, dia jual untung banyak mana, melainkan yang besar-besar. Macam Pak Man Western tu. Pak Man Western. Penang tu. Tahu tak? Yang hati-hati duk piu. Murah. Dia jual dalam bentuk frozen tu. RM30. Nanti kita kena plan ni, guru takmir. Tapi tak boleh pergi ramai-ramai, tangkap pula. Sedap tu. Itu mungkinlah dia punya pendapatan mungkin sehari RM5,000. RM10,000. Sebulan dapat RM300,000. Tolak kos-kos semua, tinggallah kata RM150,000. Yang tu tak apa, dia banyak zakat. Contoh dia banyak zakat banyak tu. Tapi kan tepi-tepi jalan, kita berniaga orang Islam tepi jalan lah banyak. Jadi itu pendapatan sehari RM300, RM500. Jadi benda tu kita nak ambil zakat banyak-banyak. Kalau setahun dia dapat RM100,000 pun berapa ratus ringgit. Kalau RM100,000 dia bayar dalam RM2,500 je. Yang ashab kaya untung setahun RM100 juta, RM200 juta. Terpaksa lembaga zakat wajibkan zakat ke atas syarikat. Sedangkan mazhab Syafi'i tak wajib syarikat bayar sebab dia bukan orang. Yang kena bayar zakat adalah orang saja. Tapi kita tengok student-student banyak duk tulis surat kat syarikat minta zakat. Pening sebab tu. Jadi pening. Yang mana satu kita nak, apa kita nak duit ya. Kawan-kawan kita di masjid pandai, saya tak pandai, dia pun hantar. Tiap-tiap tahun, asal kawan Ustaz Afif pun ada. Tiap-tiap tahun dia pun akan hantar kat mana-mana syarikat minta zakat. Oh, dia banyak? Ustaz Afif banyak macam. Kan? Ada yang bagi 500, yang bagi 1,000, kumpul-kumpul kaya. Banyak. Tu dia. Dia tengok azhar pula tu. Aduh. Macam-macam.
Sebab tu dalam isu zakat ni kita janganlah syadid sangat. Sebab apa? Dia bukan masalah sembahyang, masalah dia nak bantu orang miskin je. Lepas tu kita di Kedah, sebablah bayar alhamdulillah dia dapat selesaikan masalah tu jugalah. Dan kerja dia sama. Sebab mufti wajib kan. Termasuk kita terpaksa guna apa dia, apa kita sebut istilah apa? Sultan kita, Sultan Kedah. Sultan Kedah buat statement, perlu bayar zakat pendapatan. Baru semua dia. Tidak ada bergaduh tu. Seorang buat main kitab tuhfah. Memang kitab tuhfah semua tak wajib. Sultan kita panggil apa? Yang kalau tanggung kita tanggung. Kalau Sultan? Duli yang maha mulia. Terpaksa buat statement khas. Menyokong zakat pendapatan. Kalau lah mereka baca data lah. Siapa tolak zakat pendapatan memang nak bagi zakat kat pondok pun tak boleh lah. Bagi beras ya. Itu di antara benda yang kita kena fikir balik. Baik. I'taqada hina idzin, hina idz apa? Ini dipanggil aiwadun 'anil jumlah. Hina idz lam yajid ma yakhussuha. Itu maksud dia. Wa huwa sahih, ini pendapat yang sahih. Wa dalilu alaihi anna al-muqtada lil umum wa sirah mutajarridah. Apakah natijah dia? Muqtada dia ialah muqtadiyah dalil. Anna al-muqtadiyah lil umum, apakah yang disebut sebagai dalil kepada umum adalah sirah itu sendiri. Tuntutan. Benda yang menuntut kepada umum itu, sirah itu sendiri yang menuntut kepada umum. Wala yu'lamu tajarrudu illa ba'da nazar. Kita nak tahu benda tu sunyi daripada qarinah, kena ijtihad juga. Orang kena kaji betul-betul ke umum ini betul-betul umum. Tu dia. Itu yang kita heran. Macam mana Imam Syafi'i sempat tulis kitab Al-Um tu. 12 jilid tu. Dalam keadaan dilengkapkan dengan semua adillah. Tapi saya tak kira dan tak jumpa orang yang kira berapa banyak kaedah usul fiqh dalam kitab Tapi Mughni Ibnu Qudamah ada orang buat tesis. Dia guna lebih kurang 150 kaedah usul fiqh. Lebih daripada 150. Depa baca kitab Mughni 10 jilid tu, cari satu. Itu. Al-Um secara am dia adalah dia punya lebih kurang 8 metodologi kitab Al-Um tu. Tapi secara taksis kaedah-kaedah banyak. Kaedah ni digunakan sampai sekarang ni macam kaedah al-hajah la takfi fi tahlil. Hajah tak cukup untuk kita menghalalkan benda yang haram. Perlu ada sokongan-sokongan yang lain. Yang boleh menghalalkan benda yang haram ini adalah darurah. Semua kaedah dalam kitab Al-Um. Makna dia kalau ialah umur Imam Syafi'i pendek, 54 umur dia. Tapi barakat zaman itu dapat membantu dia melengkapkan ulum ijtihad dalam kitab Sebab tu kalau siapa baca kitab dah tak ada kemuncak daripada dah. Abu Hanifah tak ada kitab, Imam Muwatta kecil je. Dan dia tak ada sangat hujah usuliyah. Ada Alim Madinah. Kemudian Mursal. Kemudian Balaghat dalam kitab Muwatta. Tapi kitab Al-Um, ilmu Quran ada di situ. Ilmu hadis ada di situ. Ulumul hadis penuh kat situ. Sampai orang buat tesis haddatsani thiqah. Depa duk kaji siqah yang disebut oleh Imam Syafi'i itu siapa ada? Ibrahim ke, Sufyan Uyainah ke. Orang boleh buat tesis daripada perbincangan Imam Syafi'i sebut qala haddatsani thiqah. Itu saja. Makbul atau tidak makbul. Tu. Kemudian perbincangan lughah. Penuh kita baca yang ni pun doa qalatil Arab dalam kitab lagi banyak. Kemudian perbincangan kaedah usul fiqh, perbincangan kaedah fiqhiyah, perbincangan ma'ani ataupun maqasid. Tu dia. Dalam kitab tu ada semua. Yang follow manhaj ni adalah Imam Nawawi dalam Majmu' ni. Tapi susunan Imam Nawawi lebih faham daripada lah. Cerita kitab lama, 1000.
Makna dia kitab tahun 204 tu. Ataupun 200 hijrah lah sebelum dia meninggal. Lah 1442 tu dia. 1200 tahun. Kita dah baca kitab tu 1200 tahun macam cara fikir. Tapi relevan. Relevan. Imam Nawawi tulis mudah lagi lah. 9 jilid. Yang macam Imam Subki tak apa syok baca dah. Syekh Najib Mutahir lagi tak syok baca sebab dia masuk buku-buku moden apa semua. Bukan kata makna tak ada nilai, tapi kita tak sama zauk dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi susun macam kitab cuma dia susun lebih kemas. Dia kata, okey, contohnya al-wudu fil lughah, dia buat macam tu. Imam Syafi'i tak ada sebut macam tu. Qala al-Azhari fi tahdhibul lughat. Qala waktu dia sebut pula kitab ni benda ni aku bahas dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat. Satu-satu. Okey, perbincangan Quran pula. Dia buat satu-satu macam tu. Macam tesis lah. Mudah hadis pula. Hadis ini riwayat siapa sifulan. Hukum dia mursal. Dia sendiri yang menghukumkan. Tidak sahih. Perawi dia, cerita perawi pula. Dah habis-habis, baru masuk masalah fiqh. Oh, tu dia. Sebab tu, di Darul Ifsad tu kami mengaji kitab Al-Majmu' 1 jilid dah. Mengaji kitab Taharah ya. Tapi dia punya jalan cerita panjang lah. Sebab daripada lurah masuk satu-satu. Nah, kita tahun ni tak sempat, tahun depan lah. Untuk pengkajian yang ketiga. Tukar macam majmuk pula, ambil mana-mana bab. Yang ambil Imam Nawawi, kita tengok perbahasan lurah macam mana. Kita latih satu persatu. Tapi dia bantu banyak lah. Guru takmim bila mengajar tu, kalau benda berkenaan dengan fiqh ke tafsir ke, dia mulakan dengan perbahasan lurah tu. Bagi orang tahu apa asal lurah itu. Ni pergi terjemah bahasa Melayu. Tengok kamu bahasa Melayu, lepas tu campur dengan Quran, tak jadi, tak boleh. Makna berubah tu. Ada setengah mereka je. Mereka, dia menggunakan dia punya pengalaman, yang tu lagi lah teruk. Baik. Wala yu'lamu at-tajarrudu illa ba'da nazar wal bahthi. Kena cari. Fala yajuzu i'tiqadul umumi qablahu. Tak boleh kita i'tiqad lagi beramal dengan umum sampai kita cari. Tapi ini bukan kerja kita. Ini kerja mujtahid. Kalau kita kaji macam ni pun 50 tahun tak jumpa. Sebab tak ada adawat. Quran kita tak hafal 30 juzuk. Imam Syafi'i nak cari hujah ijma', baca Quran khatam 60 kali. Itu dia. Lalu dijumpa wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, maksud al-ijma' nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam makanat wasa'at masira. 60 kali dia khatam. Tu dia. Nak cari dalil ijma' je. Cuba kita khatam 60 kali. Mungkin habis umur 60 tahun. Imam Syafi'i 3 hari lah. 3 hari khatam. Yang tu kita katakan, hatta kalau kita ada, di zaman sekarang ada mujtahid, tak ada. Memang ramai mujtahid. Tapi mujtahid zaman sekarang ni tidak akan sama dengan mujtahid zaman dulu. Tapi naw'u minhu. Begitulah ibarat ulama kita. Kata syair, wa fi kulli asrin qaumuhum. Pada setiap zaman ada kaum dia. Walaupun kita sebut si fulan faqih, tetapi takkan sefaqih Imam Syafi'i. Setiap zaman ada faqih dia. Dan Imam Syafi'i tidak akan sefaqih Sayyidina Umar. Jauh beza. Apatah kalau dibanding dengan Rasulullah SAW. Memang Rasulullah bukan faqih, dia Nabi. Baginda SAW Nabi. Jadi apa nama dia, poin dia bila orang sebut fuqaha mujtahid di zaman sekarang, dia sampai. Tapi